nak buat presentation. Okay. Alright, so hari ni kita santai-santai Kita santai-santai, sambil-sambil tu kita nak borak-borak pasal health. Okay, so tadi Irna tanya, Assalamualaikum semua. So tadi Irna tanya ada downline Ayah punya downlines lah. Dia dah consume produk. Mula-mula lactoberry dan kopi. Lepas tu dia dah start tanya lah. So I tak tahulah apa Ajar cakap dengan dia sampai dia tanya. Tapi Ajar tanya orang ni ke, I pun tak ingat lah macam proses dia. Kalau tak silap I cakap kat Ajar boleh tak kita set satu appointment dengan downlines ke, macam tu lah. I cakap kat Ajar. Ada seorang ni dah guna produk, kalau tak silap dia nak tanya pasal mak dia. Kalau tak silap dia nak tanya pasal mak dia. Ataupun sebenarnya I cakap I nak buat OPP. Macam tu lah lebih kurang cerita dia, susah lah, I tak ingat kan. Kalau tak silap I cakap Ajar I nak buat OPP dengan dia punya downline. Sebab of course dia punya downline semua tak pernah dengar OPP. Sebab semua sponsor through online saja kan. Of course tak pernah dengar OPP. Ajar pun I rasa tak pernah buat full OPP kat downlines dia. So I cakap jom kita buat OPP session. Ajar join dan downline dia pun join. Okay. So the first session was dengan seorang downline dia ni. Memang guna shampoo. Sebelum tu dah beli shampoo. Okay. Lepas tu dia kata dia ada masalah rambut dia macam rambut kepam macam tu lah. Okay, so dia pakai shampoo. So bila dia pakai shampoo tu dia rasa better. Dia kata rambut tu kurang kepam tapi dia kata rambut dia lagi banyak gugur. Okay, so kita pernah share kan tentang shampoo. Kadang-kadang awal-awal shampoo atau apa-apa produk kan, awal-awal tu mungkin rambut lebih banyak gugur, mungkin macam-macam healing crisis jugalah kan. Masalah lama makin ni ataupun proses nak sel-sel baru tumbuh, sel-sel lama kena jatuh dulu kan. So kita kata tak apa, continue je pakai shampoo dan dia pun happy dah repeat order. Seterusnya dia cakap orang yang sama ni kata dia sebab diorang pun Ajar pun downline ni semua ada dalam group, dalam WhatsApp group. So walaupun dia senyap je dekat WhatsApp group tu tapi dia tanya Ajar balik. Dan diorang macam alert lah dengan apa-apa yang kita share dalam group kan. So dia tanyalah pasal mak dia sakit pinggang. Okay. Mak dia nak kena pergi jumpa doktor tapi tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi check up semua kan. So kita pun suggest lah Lingzi and then dia setuju nak try Jiahu Lingzi dengan Lucun. Dengan testimoni apa semua kan, kita share testimoni. And then bila dah cuba tu, I tak ingat kita buat OPP tu lepas mak dia dah cuba ke belum I rasa masa tu mak dia tak cuba lagi. Dia dah beli produk tapi dia tak bawa Lingzi tu jumpa mak dia lagi. So I rasa sebab itulah I buat OPP. Sebab I kata bagi tahu dia macam mana Lingzi ni boleh, mak dia punya masalah sebenarnya. Dia dah beli dah ni kan, nanti dia tak tahu. So kita kena cerita pasal healing crisis kan, pasal Lingzi. Okay. So itulah, sambil-sambil tu dia cakap pasal dia guna shampoo dan sebagainya. So I buat full sharing. Tak sentuh marketing plan masa tu sebab kita plan nanti next time kita nak buat marketing plan pula. Okay, sebab buat sharing tu saja sampai produk tu dalam sejam juga. So Ajar kata sejam lama sangat. So kalau boleh dia kata next time kena buat 40 minutes. Okay, so itu kita kena improve lah benda tu sebab online punya spend time ni tak boleh lama sangat, kita faham kan. So the next downline Ajar, dia the next downline tu dia ada masalah, anak dia ada masalah resdung, umur 2-3 tahun, resdung teruk. Resdung teruk tu sebab mula-mula asal dia sembelit. Sembelit dia agak kronik. Mak dia kata sampai kena korek. Okay. Barulah dia kata memang kira macam budak tu membuang memang atas tangan dia lah macam tu. Dia memang tak ada. Sebab sakit lah, and then budak tu bila nak meneran dia sakit, meraung-raung kan. So sekarang ni dia nampak lain pula, which is macam alergi dan juga resdung. Resdung tu sebab hidung dia sentiasa dia perasan tapi sekarang ni dah makin teruk sebab dia asyik garu, gosok-gosok mata. So bila dia gosok-gosok mata,
bila mandi tu lama-lama dia rasa pedih. Dia macam nangis lah sebab dia rasa gosok mata tu kan. So jadi pedih. So budak 2-3 tahun kan. So dia kesian lah, dia sangat-sangat kesiankan anak dia. So I pun cakap kat Ajar, jom kita buat OPP kat dia. Kita cerita pasal health dan sebagainya. So itulah second downline yang kita buat. Okay, so pada dua-dua session tu Ajar pun ada dan downline dia pun ada. Okay. So macam mana dia dapat prospek-prospek dia ialah daripada dia ada group baby tu kan. So hari tu dia share pasal vitamin C. Sebab Ajar very busy dengan anak dia dan dia pun dah cuti tanpa gaji, so dia tak berapa keluar-keluar sangat. Okay, but dia agak aktif buat dia punya business baby tu. Okay, tapi sambil-sambil tu dia prospecting lah. So ada satu masa tu ramai orang join tapi beli sekali je. Tapi ada juga a few yang antara ramai tu memang ada yang beli sekali saja, tapi ada a few yang repeat. Dan ada juga downline lama dia yang tak renew tapi still continue. Kan, macam-macam. Okay, so sekarang ni kau lah dia dalam phase nak sustain downlines yang masih consume products dan juga nak prospect orang baru. Okay, so hari ni Ajar belum masuk lagi. The last few meetings kan dia ada join juga. Kita belum lagi ada sesi dengan kau punya downlines kan? Belum. Dia tanya je. Dia tanya, boleh tak free, jom nak cerita pasal health. Especially downlines yang kita belum buat OPP lagi. Kalau kita dah cakap, you dah guna products for quite a while, boleh tak kita nak cerita sebenarnya pasal produk tu lah, pasal Lingzi ke kan. So kita set time tu, cara dia lah. Macam mana I buat dengan Ajar macam tu. Okay. So Ajar pun okay. Betul I kata Ajar setkan time. I cakap kat dia dengan downline yang setkan time. I akan insyaAllah free lah time tu. Tu ada sekali tu dia buat tengah hari belasah je kan. Ikut kesesuaian sebab dia punya orang tu dia kerja juga kan. So nak tunggu dia punya time habis kerja lah apa semua. So kita kena ikut lah. So macam tu juga. Hopefully kau boleh downline kita yang sedia ada ni kan dalam masa 1-2 tahun ni kita sponsor orang memang tak sempat buat OPP kan. So ni adalah masa dia untuk kita nak bagi tahu diorang lah sebenarnya kenapa diorang join ni, nak bagi tahu pasal the full OPP tu memang kena bagi tahu lah sebenarnya. Sebab of course ramai orang memang tak tahu macam mana Lingzi berfungsi dengan sistem badan apa semua. Macam tadi mak yang ada anak residum kronik tu asal-asal sembelit. So dia tak tahu yang sembelit tu sebenarnya berkait dengan residum, berkait dengan ni. Kenapa sembelit tu sangat-sangat perlu kena adjust dulu sebelum nak ni kan. Sebab nanti kalau residum dia kesiankan anak dia gatal, nanti dia spray je kan. Dia spray kat hidung nak bagi hilang gatal je. Tapi sebenarnya masalah sembelit tu tak settle lagi kan. So daripada OPP tu sebenarnya bila kita dah buat session macam tu, lagi banyaklah kita boleh terus tanya dekat downlines dia. Dan of course itu adalah sebab Hajar sendiri tak pernah attend any of our meetings kan. So sebenarnya memang macam apa, secara tak langsung dia pun sekalilah I buat OPP kat downline dia tu sebenarnya buat kat dia sekali. Dan juga training untuk dia juga. Tapi kalau kau yang buat sesi untuk kami downlines, of course kau dah boleh present kan. So I tengok je. Macam tu lah. Kan. I mean kita kena practice lah. I rasa the next time kalau Ajar nak buat lagi untuk downline dia, I rasa nak minta try. Tapi cuma Ajar dia susah sikit sebab anak-anak dia semua kecil-kecil lagi. Dia tak boleh ni kan. Kalau anak tak tidur susah lagi. So benda-benda macam tu lah kena ni. Okay, so apa lagi masalah yang sedang dihadapi tentang health lah, tentang health.
ingat tak yang pasal dengar tak? Dengar dah. Ingat tak pasal ada seorang ni dia call kan, dia Google kan, dia Google kopi CEO, lepas tu jumpa YouTube. So dia call lah, dia tanya, saya nak beli kopi CEO sebab dia bawa lori tau. Dia bawa lori, so dia macam dia selalu ngantuk lah. So dia nak kopi tu untuk dia tak ngantuk bila masa dia drive tu. Lepas tu tapi dia still tak join jadi ahli lagi. Tapi dia asyik call lah, dia call. Kejap dia call. Layan je lah kan. Call Sebab phone. dia call. Dia kalau Just WhatsApp call tak nak angkat, dia kalau WhatsApp dia tak reply apa, dia just blue tick lah kan. Tapi dia nak call. Apa-apa dia call. Lepas tu lepas tu dia share pula pasal pakcik dia. Dan pakcik dia susah nak kontrol kencing. Dia tiba-tiba kan, dia mula dia cerita sikit-sikit dulu tau, sikit-sikit. Lepas tu lama-lama dia akan buka cerita. Dia macam ni, pakcik dia mula-mula dia okey je, tak ada masalah kencing tu. Tapi tiba-tiba kan, satu hari tu dia tengah duduk, dia tak perasan pun dia kencing, dia tak perasan pun seluar dia basah. Lepas tu bila dia bangun, pakcik tu bangun, isteri dia yang perasan, kenapa seluar tu basah? Lepas tu dia nampak dekat lantai ada air menitik-nitik kan. Lepas tu dia cakap lah, tak perasan pun dia terkencing kan. Lepas tu start from tu adalah a few times yang dia tak boleh nak rasa dia nak kencing tu. Tiba-tiba je dah terkencing. Lepas tu dia pergi jumpa doktor. Doktor kasih apatah ubat lah kan. Tapi ubat tu tak ada benda lah, dia tak kasih efek sangat kat dia. Lepas tu pakcik dia buat apa tau, pakcik dia, yelah sebab dia rimas kan, sebab dia tak dapat rasa benda tu, sampai dia kena dia jadi malu lah kan, dia jadi malu sebab dia tiba-tiba terkencing macam tu kan. Lepas tu dia jadi macam down tau, macam murung. Murung, lepas tu dia duduk kat rumah je. Lepas tu wife dia kesian lah kan tengok husband ni macam ni kan. Lepas tu wife dia belikan pampers, adult pampers tu. Dia cakap, apa ni, aku nak pakai pampers ada besar-besar kan, ni malulah sebab lelaki kan, mestilah tak boleh kan. Lepas tu tapi yang rimasnya isteri dia lah, sebab dia yang kena basuhkan air kencing tu kan. Kalau tiba-tiba malam, dia yang kena basuhkan cadar semua. Lepas tu satu hari tu isteri dia masa tu husband dia dah tidur kan, dia selamba je pakaikan pampers tu dekat husband dia kan. Lepas tu dia kencing lah dalam pampers. Dia kencing dalam pampers. Lepas tu tapi isteri dia happy lah kan. Tengok tak ada pun bocor. Kencing je dalam pampers yang senang cakap. Lepas tu since then dia memang pakai pampers. All the time dia akan pakai pampers. Malam especially dia memang pakai lah. Siang tu kalau dia nak keluar dia akan pakai. And benda ni macam dah bertahun-tahun juga dia kena pakai pampers tu, and tak solve juga masalah dia. Tak sure how old lah, tapi dia dah pencen dah. Mungkin 50s ke 60s ke, tak sure. Lepas tu pakcik dia ada yelah kan, dia usaha lah nak cari cure untuk masalah dia tu. Dia ada jumpa satu sensei ni tau. Dia ambil ubat sensei tu. Lepas tu dia makan ubat tu almost, dia cakap daripada pagi sampai malam dia tak boleh nak kencing. Bayangkan, perut dia dah rasa nak kencing ni, dia dah tekan kat situ pun tak boleh nak keluar. Lepas tu bila dah malam dia cakap berapa jam, 10-11 jam macam tu kan. Bila dia tekan tak boleh, lepas tu bila dah dapat kencing tu, sebab dia still pakai pampers kan, bocor pampers dia. Dia kalau dia cakap lah, adult pampers ni kan besar kan, dia tak macam baby punya pampers, dia memang besar. Imagine boleh bocor kan, sebab yelah seharian tak kencing lah. And seharian punya tu kan. And dia cakap badan dia pun rasa tak best lah, sebab yelah kan, tak kencing satu hari, gila apa. Lepas tu yang dia tu lah, dia nak mencari
sesuatu something lah untuk pakcik dia ni kan. Lepas tu tuk-tuk dia cerita kat pakcik ni, ni akak ni jual kopi ni kan, dia cerita kat pakcik dia. Betul tuk-tuk pakcik dia dah pandai beli sendiri dekat Shopee. Lepas tu dia beli sangat banyak tau. Dia cakap, ya Allah bila saya tengok kak besar kotak tu, berpuluh-puluh kotak dia beli. Macam tu lah, tak tahu lah berapa kotak pakcik dia beli kan. Lepas tu dia cerita lagi pasal anak buah dia pula. Anak buah dia pun ada masalah yang sama, susah nak tahan kencing. Anak buah dia tu dia cerita dekat pakcik dia pasal kopi. Lepas tu pakcik dia pernah ambil kopi daripada dia. tak, pakcik dia beli kat Shopee. Pakcik dia beli sendiri. Pakcik dia cari sendiri lah lepas tu. Okay. Dia cari sendiri lah. Pakcik dia macam pandai internet savvy sikit lah. Okay. Itu lepas tu tapi dia marah lah pakcik ini, apa beli kat Shopee pula kan. Kalau apa sekali benda tu tak betul ke apa. Dia dah marah dah pakcik dia. Lepas tu dia cerita pasal anak buah dia pula. Anak buah dia pun masalah yang sama juga dengan pakcik dia ni. Tak tahan kencing. Tapi anak buah dia tu baru 10 tahun, 10 ke 11 tahun macam tu. Tapi still lah kan, dah 10 tahun still pakai pampers kan. Pergi sekolah dulu pun pakai pampers, lepas tu memang all the time pakai pampers. Mak dia pun rimas lah kan. Sebab tu asyik nak tukar pampers anak dia ni je kan. Lepas tu pakcik tu dah beli kopi, lepas tu dia minum kopi tu. Dia minum kopi, dia punya reaction apa tau? Dia minum, pakcik tu bagus lah. dia dengar cakap, dia minum dua paket pagi, petang, malam. Kalau tak pun pagi, petang macam tu. Tapi dua paket lah. Dia punya reaction, mula-mula tu kan dia punya kencing tu warna dia kuning sangat. Kuning yang macam oranye. Dia mula terkejut lah bila tengok kat pampers tu kan. Bila pagi-pagi pun, pagi-pagi lagi lah dia memang macam terkejut sangat. Ni memang oranye betul ni kan, bila cuci pampers dia tu nampak oranye. Lepas tu keluar lendir dekat dia punya kencing. Memang biasa dia punya apa? Reaction. Healing crisis dia tu kan. Kopi je tapi boleh dapat macam tu punya reaction. Lepas tu sekarang ni siang dia dah, kalau keluar dia tak pakai pampers dah. Ini baru macam 2 bulan punya cerita tau. Tapi kalau malam dia memang still pakai pampers sebab dia still takut lah kan malam kalau sebab dia tak sedar kan. Lepas tu dia kasihlah dekat anak buah dia ni, anak buah dia minum juga kan. Tapi budak tu tak tahu lah lelaki ke perempuan. Perempuan tak silap. Dia tak suka sangat lah sebab kopi pahit. Tapi dia mak dia paksa juga dia minum kan. Dia dah boleh tahan kencing dia. Kalau sebelum ni dia memang tiba-tiba dah terlepas je kan. Yang ni dia boleh tahan. Itu dia punya tu. Lepas tu dia cerita pula since dia tengok kan macam pakcik dia ada good reaction, anak buah dia pun macam makin improve. So dia pun nak minum lah kan. Tapi dia first minum tu dia cakap pahit gila. Tu yang dia stop tu, dia tak nak minum. Yang budak yang call ni kan. Lepas tu dia tengok macam semua orang ada good reaction, dia pun try minum. Lagipun masa tu itu pun sebab makcik dia yang paksa tau. Sebab masa tu dia batuk-batuk, dia macam tak sihat. Cakap kau minum je lah kopi ni kan, makcik dia cakap. Dia pun minum. Lepas dia minum, 3 hari dia cerit berit. Non-stop. Yang jenis dia cakap 4-5 kali cerit berit. Sampai lemah badan dia, sampai dia kena MC. Sampai dia cakap kan, dia tak boleh nak buat apa tau. Dia kentut sikit je keluar macam tu tau. Sampai dia tak boleh nak control dah. Lepas tu lalas kan dia yang pakai pampers pakcik dia tu tau. Sebab dia tak tahan. Dia dah tak larat nak pergi toilet selalu. Lepas tu dia cakap, baru dia tahu sebenarnya pakai pampers ni satu memanglah tak selesa. Kan yang pakcik dia dah pakai bertahun-tahun. And satu lagi panas tau pakai pampers tu dia cakap. Especially kalau dia macam kena selalu jalan keluar kan. Panas lah benda tu.
And of course lah malu. Walaupun mungkin orang tak tahu yang dia pakai pampers kan. Tapi mungkin nampak macam besar ke, tak tahulah kan, nampak macam tebal ke buntut tu. Still rasa malu tu adalah. Lepas tu dia macam, oh selama ni pakcik dia rasa macam ni lah sebenarnya kan. Kesian dekat pakcik dia tu. Lepas tu, lepas tu dia ada tanya satu soalan. Kalau ini anak buah dia yang lain pula, yang kan yang tadi anak buah dia yang seorang tu dia tak tahan kencing kan. Tapi yang seorang ni dia tak ada masalah, dia boleh tahan kencing tapi dia selalu kencing malam. Walaupun dia dah besar. Sebelum ni dia tak ada masalah tu, baru-baru ni je. Dia asyik kencing malam. So dia tanyalah pasal benda tu, boleh dia pun rasa macam penyakit ni macam penyakit keturunan lah. Sebab macam semua pakcik dia lah, anak buah dia lah kan. Dia rasa macam berkait lah kot kan kalau macam kencing malam tiba-tiba tu. Dia pun dah besar yang seorang lagi tu yang kencing malam tu. Macam mana? Soalan ke tu? Tu soalan. Dia punya cerita tu bukan main panjang, lepas tu hujung-hujung dia macam soalan. Ada Google pasal kencing malam ni tau. Kencing malam ni dia sebenarnya masalah, ada banyak faktor kan. Hormon lah ataupun tengok dia punya lifestyle, dia punya pemakanan. Ada juga yang pasal nerve dekat area bunyi kencing tu dia ada problem, dia tak kuat, so dia tak dapat nak kasih signal dekat otak, nak cakap dekat badan kita kan, nak tell badan kita nak kencing ni, dia tak dapat rasa benda tu. Itulah dia. So rasa betul berkait dengan saraf juga, dan kita juga pernah dengar dalam meeting Aunty Liza pernah cakap kot kencing malam ni, kencing malam bukan tak tahan kencing, kencing malam is berkaitan dengan buah pinggang juga sebenarnya. Betul tak Aunty Nah, buah pinggang. And sebenarnya kita kena buat OPP dengan manusia ni, boleh tak tolong set appointment? Boleh tolong buat appointment tak? Set. Dia tak nak. Dia macam entahlah, tak tahulah apa masalah kan. Cakap, okay, cuba tanya lagi sikit. Dah buat OPP kat dia, kasih video kat dia. Okay, cuba jangan tanya, boleh tak buat cakap macam ni, cik, dia lelaki ke perempuan? Lelaki. Cakap, cik, esok petang free tak pukul 2? Cakap macam ni. Esok petang free tak pukul 2? Yes, itu soalannya. Lepas tu dia cakap, ada masalah internet tak ada ke benda lah kan macam tu. Lepas tu dah beberapa minggu after that, sebab dia call kan, lepas tu tanyalah pukul ni ke ni free tak? Terus tanya macam tu tau, nak cerita pasal health. Lepas tu dia tak reply. Kalau dia so, call tu, lah dia cakap, kalau dia call tu kan, dia tengah lain-lain dia cakap kan, lepas tu dia macam seronok-seronok. Cik, jom kita buat online meeting sekejap. Kita buat face to face sebab saya nak tunjuk slide ni. Berkenaan dengan tu. Betul, kau cepat-cepatlah kau ayah. Lepas tu kita buat. Cuba try masa tu, maksudnya masa dia tengah ready. Okay, anyways, I nak share, I tak tahu macam nak jawab soalan tu sebab kita tak tahu sebenarnya kan, dia kalau daripada bapak dia sampai ke anak dia bukan seorang, 2 orang pula tu kan bermasalah tu. So mungkin juga ada kaitan, of course kan. I nak cerita lah benda ni yelah kan, benda-benda tak best kan. So I sendiri pernah sebenarnya melalui tak boleh nak tahan kencing ni. Masa tu dekat MMU, okay. Maksudnya before kahwin lah, maksudnya kan, before beranak semua. Tak tahu apa trigger dia, tiba-tiba ada satu masa tu, I tak ingat for how many months or how many weeks, macam tengah jalan daripada kerja kan, selalu balik daripada kerja, tengah jalan nak pergi ke bilik ni, tapi lepas tu rasa macam nak kencing, macam kita nak rasa kencing kan, cari toilet lah macam tu kan. Tapi bila rasa nak kencing, dia tak sempat nak pergi toilet, dia boleh terlepas macam tu je. Okay, maksudnya rasa nak kencing tu ada rasa, dia taklah macam tak sedar langsung kan, tapi memang tak tahan, boleh ni. So I tak tahu apa sebab dia, memang tak tahu. So I tanya kat jual kan masa tu, and then dia kata cuba buat
pelvic exercise. Dia kata mungkin muscle dekat situ tak kuat. Okay, so kalau boleh google lah macam mana nak buat pelvic exercise tu, maksudnya macam kita practice bila kita dekat dalam toilet, kalau kita tengah kencing dalam toilet tu kita practice tahan sekejap, kencing sikit, tahan kejap, kencing sikit. Maksudnya jangan kencing di situ. So I practice benda tu lah, I practice benda tu dan lama-lama Alhamdulillah okay. Masa tu tak ingat lah dah Junction Hall ke belum. Tak ingat lah, tak tahu lah itu healing crisis ke apa benda, tapi I pernah melalui benda tu sampai macam hampir terlupa lah tapi pernah lah mengalami dan I faham lah kalau orang tu kata dia tak boleh nak tahan. Dan juga mak ayah sendiri pernah ada satu masa hari tu dia pun kata dia tak boleh tahan. Kadang-kadang dalam kereta tengah-tengah nak cari toilet dalam kereta kan, lepas tu kita nak stop kejap tepi jalan dah terlepas, ataupun bilik mak ayah dengan toilet tu bersebelahan je, buka je pintu bilik kan dah sampai ke pintu toilet dah sebenarnya kan, tapi kadang-kadang tak sempat. Okay, so apa mak ayah buat masa tu, so ayah pun teringat lah punya tu mungkin sebab masa kan, sebab dah umur ke, tak adalah umur tua sangat tapi aging punya faktor. Masa tu bagi Vitaking. Okay, so mak ayah pun on off makan produk, and then masa tu yang ingat I bagi Vitaking kat dia sebab ingat Vitaking ni boleh kuatkan rahim ke, kuatkan muscle kan. So bagi Vitaking. So lepas tu dia pun terlupa pasal benda tu. Masa dia asyik terkencing tu dia bad mood lah. Dia tak suka nak keluar. Itulah macam tu cakap kan, tak suka nak keluar. Tu asyik tak best lah kan. Baru lah tu dia kata baru tahiyat akhir dah rasa nak terkencing. Mak tak sempat pula. Padahal memang cakap dia punya pintu bilik dia buka je dah sampai dah. Okay. So dia rasa tak best lah. Faham lah kalau orang tu macam depressed ke, kemurungan sebab benda tu. Okay, nak keluar pun dia memang tak suka kan. Kita kata tak apa lama kan, tak suka. Lepas tu masa tu pula ada nampak satu iklan dekat TV dia kata ni iklan TV lah. Dia kata mak dia asyik sedih je, dia pun tak tahu nak buat apa. Okay, rupa-rupanya dia dapat tahulah mak dia ni ada masalah tu. So dia berhadiahkan pampers, adopt pampers kat mak dia. Lepas tu mak dia happy. So itu iklan pampers lah kan. Tapi tadi Ina dah share, sebenarnya pakai pampers tu tak happy pun tak best. So sebenarnya kita nak bagi mak kita happy pakai pampers ke, kita nak bagi mak kita happy kan. So masalah ni mungkin sering dialami oleh orang yang dah berusia lah juga kan sebenarnya. Tapi kita kena check lah kalau kita masih ada ibu ayah umur macam tu, kita kena selalu check sebab diorang takkan bagi tahu kita. Kan kalau ayah tak duduk dengan mak ayah pun ayah mungkin tak tahu benda ni. Okay, kita mak kita duduk kat rumah kan, kita masa kita jumpa mak kita tu, kalau kita balik sekali-sekala dia nampak okey je kan, tapi benda-benda ni kena check lah. So I rasa boleh jadi berkaitan masa, boleh jadi berkaitan saraf kan, kalau dia tak rasa langsung tu mungkin berkaitan saraf. Okay, boleh jadi masalah buah pinggang juga. Okay, mungkin juga ada masalah lain kita tak pernah tahulah. Okay, yang boleh mengakibatkan kencing ni tak boleh kan. Macam orang lumpuh pula, kalau lumpuh tangan tu tak boleh berfungsi kan. Ini dia punya pundi kencing tu tak boleh nak hold kita punya air tu. So hari tu ubat sensei tu dah makan jadi hold lama sangat pula kan. Hold lama sangat tak nak lepas-lepas pula. Itulah dia masalahnya kan bila kita ambil ubat-ubat sembarangan ni. Kita tak tahu, maksudnya certain ubat tu dia fokus kepada benda tu saja. Orang ni masalah dia kencing tak boleh tahan. Okey, kita bagi ubat untuk tahan kencing tu. Dia tahanlah selama-lamanya sampai kita tak tahu kan. So itu kita kena bagi orang faham. Jangan ambil ubat sembarangan dan kita sebenarnya tak tahu apa masalah badan kita. So jangan pandai-pandai nak offkan switch-switch yang tertentu kan. So orang macam ni sebenarnya paling best kita kena cerita pasal tu lah kan. Ataupun sebenarnya kan Pom, kalau dia call tu kau cakap je pasal OPP tu, pasal health tu, kau cakap sebenarnya badan kita kan secara dalam phone saja. Mungkin kita memanglah best kita nak buat present betul-betul kan, tapi kalau dia susah sangat at least boleh cakap on the phone je. Macam kita cakap ni tapi on the phone lah, mungkin dia lebih selesa macam tu kan, kita tak tahulah. Jadi nak cakap tu cuba demo sikit. Kalau tiba-tiba dia call tu kan, tiba-tiba nak cakap pasal kesihatan. Okay, kalau dia kata saya rasa tu masalah keturunan lah, anak buah saya tu nombor 1, 2 sekarang anak buah nombor 3 pun ada masalah sama kan. Dia ada tanya tak
Puan rasa macam mana Dia ada minta pendapat tak? Ke dia saja nak cakap aja? Ada, dia memang nak sembang je kita dia. Oh, dia nak sembang kan? Bagus. So kita dengar lah dulu kan. Kita dengar. Bagus je. Kadang-kadang Suka cerita. kadang-kadang orang macam ni, kalau dia tak tanya, Puan rasa macam mana? Boleh tak Puan bagi pendapat? Kalau dia tak tanya, susah kita nak cakap tau. Sebabnya kalau dia tak minta pendapat, kau tahu kan, I pernah share sebelum ni kan. Kalau orang tu kita rasa dia perlukan, tapi dia tak rasa dia memerlukan benda tu. So bila kita cakap, dia tak nak terima. Kan? Faham tak? Macam Faham? kan? So mula-mula orang macam ni kita memang kena dengar dululah. Kita dengar. Mungkin kalau dia masih tak ada tanya, kalau dia masih tak tanya tak tanya pendapat kita atau tak minta tolong kita apa-apa kan, dia masih nak cerita je. Sebab mungkin dia cerita kat orang yang tak dengar kan. Kau je pendengar setia agaknya. Okay. So kita tunggu. Kalau boleh kita tanya dia sebenarnya, kita tanya dia soalan yang seolah-olah kita nak tanya kenapa dia nak cerita kat kita ni. Supaya mungkin bila kita macam mana kita nak cakap tu. Maksudnya macam so Tuan rasa macam mana? Cakap macam tu. Tuan rasa nak buat macam mana dengan anak buah tu? Cuba tanya macam tu. Supaya nanti kalau dia kata, itulah saya pun tak tahulah. Puan ada cadangan tak? Saya pun tak tahulah. Agak-agaknya kopi ni boleh ke? Kalau dia dah start tanya macam tu, baru kita boleh. Maksudnya dia pun dah ready lah. Dia dah ready nak dengar kita punya pendapat. Tahu? So, sebab selagi dia tak tanya pendapat kita tak boleh cakap. Selagi untuk orang macam ni lah saya rasa selagi dia tak tanya, dia sebenarnya nak kita dengar saja. Okay, so kita dengar. Tapi sampai masa kita kena twist balik. Kenapa dia nak cerita kat kita ni? Dia nak apa-apa ke? Sebab mungkin dia pun tak tahu yang dia bukan sesuatu bantuan ke kan? Ataupun last sekali, kalau masuk juga kan, last sekali kau cakap macam ni je. Saya rasa saya ada cadangan lah. Tuan nak dengar tak? Cuba cakap macam tu. Tuan, saya rasa saya pernah dengar lah kes tuan ni. Tuan nak dengar tak? Rasanya macam lebih kurang sama je. Rasanya berkaitan lah dengan kes anak tuan ni. So dia dengar. So tuan nak dengar tak macam mana orang ni selesaikan masalah dia? Cuba cakap macam tu. Dia punya persimpangan dia ialah dia kena bersedia nak dengar kita punya pendapat. Selagi dia tak bersedia nak mendengar, kita tak boleh nak sampaikan. Nanti dia akan block lah. Dia tak boleh terima. Sebab itulah macam kita nak set appointment pun dia tak nak kan. Tapi nanti kadang-kadang orang macam ni, itulah macam saya cakap. Dia nak cakap je kan, tapi dia memang nak dengar kita punya pendapat, tapi dia belum ready lagi tau. Dia ada block tau kat depan dia. Dia ada block. So sebab itulah bila dia cakap kan, dia tak ready lagi nak terima pendapat. Lepas tu dia nak kata, boleh tak kita nak set appointment? Nantilah sebab dia tak rasa lagi nak terima pendapat. This is what kita alami lah sebelum ni kan, macam kita nak tolong, kita tahu orang tu perlukan benda tu. Okay, so kita dah cerita macam-macam. Sebenarnya kita pun cadangan ni memang sangat-sangat menjimatkan duit dia lah, menjimatkan masa dia lah. Tapi dia tak nak benda yang kita offer tu. Sebab yang dia nak adalah benda ni. Benda yang sebenarnya benda lain kan. So cuba try teknik membuka ruang untuk dia kata okay, I'm ready to hear what you want to say. Kalau dah ada dia punya penerimaan tu, maksud Anjina kata dia sebenarnya nak dengar pendapat kita, tapi dia pun tak tahu macam mana dia nak terima, dia nak bersedia, dia pun tak tahu macam nak bersedia dengan penerimaan tu. Cuba. Okay? Boleh? Next time kalau ada call. Bahaya pula. Nak sini si call. Tahu, Muhammad tahu. Tapi ayah ada lagi seorang ayah yang memang suka call juga, yang suka
suka call and dia cakap panjang-panjang kan. Tapi tak dia perempuan. Dia perempuan dah berumur sikit. So kita layan je lah. Macam tu lah. I layan je kan apa dia cakap. Lain. Tapi dia okey lah. Dia memang dia tanya tu dia memang nak tanya. Macam mana dia ada staff dia macam ni macam mana. So senang lah. So ni another challenge lah kalau dia kalau kita nak cakap je kan, okey tak apa kita jadi kawan dia dulu. Tapi cuba nak ni. Tapi dia sekarang konsum kopi lagi. Memang ada WhatsApp dia lah, testimoni ke apa-apa kalau dia cerita tu. Bagi tahulah juga pasal macam mana Lindsay boleh tolong dia punya condition. Adalah bagi tahu dia. Okay, so dia kira dia membaca jugalah sharing tu kan, dia respond to it. Okay, so itu interesting punya case. Kena follow. Dia cakap saya tak reti nak cakap dekat pakcik saya ni, tak reti nak cakap dekat saudara saya ni. Saya dah bagi dah nombor akak, suruh dia call sendiri akak. Suruh akak yang explain sendiri kat diorang. Macam tu lah dia cakap. Lepas tu cakap lah, boleh tak bagi, ya ke, boleh tak bagi phone number pakcik juga? Kan? Sebab pelik, kau rasa pelik tak kalau pakcik tu nak call kau, saya sebenarnya tak tahan kencing macam tu kan? Kau rasa pelik kan? So, ya ke, okey, setakat ni dia tak call lagi. Cik boleh tak bagi phone number pakcik Encik? Nanti kalau saya free petang sikit, mungkin saya boleh message dia ke? Cakap macam tu. Right, so kalau boleh, mungkin pakcik dia sekali kita ajak dia okey buat online meeting, mana tahu. Kan, buat OPP. So tak apa, itu pun kira macam referrals kan. Referrals pun kita jangan ambil ringan. Kadang-kadang memang seorang tu dia susah tapi yang orang yang dia refer tu mungkin lebih mudah nak approach, lebih mudah kita nak share. So next target untuk this person ialah try bagi dia bersedia untuk tanya kita apa yang dia nak, and then second minta nombor pakcik dia supaya kita OPP kat pakcik dia. Ada orang lain tak yang kita nak kena buat OPP? Sarwa dah pernah buat kan? Lagi? Bella dah buat OPP Bella belum. Macam kopi je. Macam buat? Bella tu masuk dalam kategori merah sikit. Okay. Okay, merah tak boleh. Okay, kita KIV yang tu dulu. Dia ada downline kan? Dia. Downline dia pula. Downline dia hijau kan? So kita try buat dengan downline dia, and ada stranger tak yang approach masa PKP ni? Yang sign up ada kan? Yang kita maksudnya sign up secara online saja, tak ada. Betul? Annabelle tu dia join sebab mak dia minum kopi CEO. Tapi rasanya dia sekarang ni dah senyap dah. Sebab mungkin mak dia marah kot, pasal kau join orang lain, kenapa tak join aku? Maybe lah kan, tak tahu. Dia senyap je, tanya macam-macam pun dia senyap je lah. Okay, so boleh kita kejut balik Annabelle bulan 10 ni? Kena kejut balik lah hujung-hujung tahun ni. Kan? Sebab nanti kita nak tanya nak renew ke tak. So sebelum kita nak tanya tu, kita nak lah connect balik. Kan? Supaya dia pun tahu kenapa dia nak kena renew. Okay? Actually I ada prepare a few a few tu tapi tak penting share. Recently I ada kes apa baru-baru ni kes
cancer consumer ya, dia itu yang susah nak pula sebenarnya. Dia lepas dah anti kan yang itu, lepas the first removal cancer tu memang confirm cancer. Lepas tu bulan lepas tu okey. Lepas 3 bulan tu doktor kata patutnya dah tak payah check up lagi lah kalau dah 3 bulan tengok clear. Tapi dia check up juga. So bila dia check up lagi ada tumor balik. Bila ada tumor tu doktor detect terus remove hari tu juga. Macam tu. I pun tak pernah mengalami kes kanser macam ni kan. So kita pun tak tahu lah. Kita tahu-tahu dia dah buat dah minggu lepas macam tu lah kan. Lepas tu ni yang the latest one bulan lepas 15 pun dia kata ada lagi tumor. So bila dia cakap tumor tu so I tak tahu whether it's cancerous ke tak. Sebab dia kata tumor kan. And then dah buang juga. So that's her third tumor lah dia kata. So nanti katanya dia consume products betul-betul tak. Masa the first 1 month, 2 months tu I rasa betul lah kan. Tapi lepas tu dia dah turun, dah tak ambil YK2, dah ambil YK je. Lepas tu ambil YKI juga. Tapi set perut pun on off. Okay, so sekarang ni pun the last time the order was last month kot kan. So I rasa mungkin dia tak makan produk betul-betul lah kan. So itu tadi yang dia tanya, jaga tak lifestyle kan. So kita tahu dia memang very very stressful punya orang. Pasal makanan dia memang tanya saya macam-macam hari tu. Masa awal-awal hari tu kan dia tanya pasal dia tanya nanti juga kan pasal jenis roti yang gluten free tu. Dia tanyalah pasal benda tu, tepung apa nak pakai lah, apa benda. So dia betul-betul follow ke tidak tu macam mana kita nak tahu kan. Macam kita nak tahu dia betul-betul follow ke tidak. Dan baru-baru ni sebenarnya neighbor ayah dia pun baru bagi tahu dia ada kanser. Dia masa tu 1 week sebelum dia nak buat surgery untuk remove dia punya rahim katanya. And then I sempat lah cakap, Kak tahu tak? Kan Kak tahu tak I buat di sini sebenarnya Kak. Dalam hati pada muka Kak kenapa tak beritahu awal kan. Sebelum ni I pernah share kopi je kat dia kan. Kak, I jual kopi. Neighbor sebelah rumah, kita orang memang selalu sedai-sedai baju. Kak, buat apa tu macam tu kan. So I pernah lah cakap hulur kopi kat dia. Tapi itulah, tak buat betul-betul kan. And then, tapi dia dah kata, tak apalah Kak, sebenarnya dah lama sakit lah, Kak tak tahan. Dia kata dia nak buang juga, dia nak teruskan. Dan dia kata nanti kalau dah lepas tu dia still rasa tak best nanti ke apa ke, nanti barulah dia nak cari alternatif macam tu kata dia. Okay, so kita pun tak sangka. So bila cakap dekat sembahyang rumah pun dia kata, tak sangka. Ada macam mana orang baik macam tu boleh kena kanser. Ada selalu macam tu. Rumah selalu macam tu. Dia dapat tahu kalau ada orang yang dia kenal dan dia selalu cakap kenapa kena macam ni kan. Okay, gula putih tepung susu. Okay, gula putih tu dah tak cakap banyak kali. Tapi yelah, kita tak tahu macam mana nak ni. Kita tahu yang penyakit memang datang daripada lifestyle dia selama-lama ni dan agak impossible, bukanlah memang benda tu possible, tapi pada dia lah, I tengok keadaan dia kan dengan dia masih stress mengikut kata husband dia memang masih stress sampai dia tak pergi kerja tu lah, dia tak pergi kerja tu sebab dia stress lah tu. Okay. Tapi neighbor ayah on the other hand, kita selalu cakap kan orang kanser ni orang yang selalu stres apa semua. Neighbor ayah tu adalah orang yang dia selalu senyum je tau. Selalu senyum. Tapi dia dia selalu senyum, dia housewife. Okay, dia happy, dia baik dengan semua orang lah. Dia sangat-sangat baik. And then dia suka masak. Dia suka buat kerja-kerja rumah kot. Mungkin stres ke buat kerja rumah ni kan? Dia tak tahu. Tapi I cakap kat dia, Kak kalau dah buang rahim nanti Kak kena pantau betul tak Kak? Kena rehat. Macam mana nak rehat tu dia kata kan. Sebab dia jenis tak boleh duduk diam. Kita faham lah kan orang yang jenis suka nak buat kerja je lah, tak boleh duduk diam kan. Dia kata
apa tu cakap lah makan pun kena pantang Kak. Lepas tu dia kata tapi husband kita kan dia tak boleh kalau kita minta dia mesti bagi je kat situ kan. Sebenarnya sayang kat dia. Bukan macam sebab kita. So kita kena faham. Okay, penyakit ni datang memang sebab diri kita sendiri kan sebenarnya kan. So kita kalau dah sakit kita kena pantang. Dah sakit kita kena jaga. Kalau kita tak nak pantang susah dah. Okay. So ini adalah orang lain daripada yang orang yang buang 3 kali tu. So buang 3 kali tu nanti macam mana kita nak tahu? I tak tahu. I tak tahu nak takkan nak tanya Kak, you jaga ke tak you punya lifestyle tu? You dah stop ke benda-benda yang you buat sebelum ni? Kita boleh tanya macam tu kan? I can just guess sajalah. Tapi yang I tahu pasal stress tu, memang husband dia cakap dia masih stress. Dia anak seorang je tapi dia kata kadang-kadang anak dia ni pun dia stress dengan anak dia. And dia memang ada masalah yang dia kena ambil ubat. Antidepressant pills kan. And dia still ambil ke ubat tu. Dia kata tak boleh stop yang tu. So macam mana? So macam mana nanti? Ada komen so, macam kalau dia memang kata lifestyle dia tak boleh jaga, ubat tu dia kena mesti makan, whatever is apa tu, anti-depression ke, anti-stress ke, kan macam-macam kan. Sebenarnya tak surprising lah cuma tu berlaku. You know what I mean? Actually kita kalau kita tanya orang tu, you dah jaga tak you punya ni? You dah jaga tak punya you nak test orang tu? Of course lah tak suka. That's why kita after the first masih mula awal kita cakap apa dia the lifestyle yang orang kena jaga. Then itu mungkin dia boleh ulang juga that lifestyle kena jaga kan. Tapi kita tanya orang tak suka. So just hope that bila cakap-cakap tu balik semula is reminded that lifestyle is very important. Sebenarnya because if you makan linzi yang banyak macam mana pun, kalau you punya tidur tak jaga, tepung, gula, susu, stress pun tak jaga, memang susah. And especially when you have cancer, because cancer jadi because of stress, because of radang, because of low oxygen, because of high carbon dioxide. And all these things happens from daripada kita punya lifestyle. Tak masuk lagi cara kita masak, apa yang kita masak, apa yang kita fikir, which semua is around us yang susah kita nak avoid. So, benda lifestyle is something that you memang kena sedar, you memang kena control. Bukan just go along and just fikir, oh ada biasa dah macam tu. Kalau kita cakap pagi you jangan minum gula. Sampai pada kata nanti tak sedap sambal. I tu tak tahu gula tak sedap. Habis ramai yang cakap kalau tahu sambal tak ada gula tak sedap. Betul. Gula is racun. Gula is the food for cancer. So kalau if you have cancer and you think you cannot stop sugar, how much can we help you? Kan sebenarnya. So this thing kadang-kadang is actually from hati juga. Tahu hati nak terbuka, Allah nak bagi you tunjuk ke tidak. Because ada je orang pakai hempam semua sekali. Makan burger, makan McDonald's, makan macam-macam. I've seen cancer patients yang makan cancer yang makan burger just like that. Sebenarnya benda tu sangat-sangat beracun. So kita punya tugas ialah memang untuk educate, untuk bagi the right info, and kalau sama juga your tugas is also to share about our product, how the product can help them, and how the product susah nak work if dia tak jaga lifestyle, because the way our treatment works is holistic. Bukan saja okay you makan linzi tu bunuh kanser, you makan linzi tu turunkan gula, just like that. Bukan macam tu. It's holistic kan, kena betulkan perut, kena betulkan hati, kena betulkan oxygen level, and all this involves kita punya lifestyle, tak boleh lari. Dan pula tu zaman sekarang punya lifestyle memang tak macam zaman dulu. Kita tak boleh lari daripada macam-macam kan. You know, the pollution semua ada, semua plastik semua ada. Cuma kita kalau boleh sedaya upaya, kena control lah. Somebody just not call me. Cucu dia 2 tahun. Dia cakap eczema. Macam mana ya budak kecil 2 tahun boleh eczema, cakap kan. So zaman dulu, if you baca about cancer, the age that people start getting cancer is after 40. Konon-konon lah statistik zaman dulu, after 40. Tapi zaman sekarang, babies are born with cancer. Jangan cakap eczema for 2-year-old. Babies are born with cancer right now. Okay, I met this person, anak dia got cancer at the age of 1.5, totally breastfed. Mak dia susah nak terima. Dia kata macam mana a totally breastfed baby, tak minum lain, makan susu sahaja, boleh ada cancer. So kita kena gaji the parents macam mana. Tadi orang dia kata cucu dia eczema, budak tu dia kata tak makan apa-apa pun, dia minum susu pun susu untuk orang alergi. Dia minum sabun pun sabun untuk alergi.
susu orang alergi sebenarnya macam mana? Dia kata ada something from tepung or whatever. Dah kita dah kata tak boleh minum susu. Susu tak boleh. So dia minum susu pun susu proses. Walaupun it's for allergy lah katakanlah. And sabun pun sabun orang tak fikir yang sabun tu pun boleh menyebabkan apa-apa to your skin. Something you apply on your ni kan. Macam orang Chinese semalam cakap on the nutritionist cakap kata shampoo, kata shower gel semua dari luar, ramai fikir luaran tu tak apa, dalaman je yang kita kena jaga. Luaran tu apa-apa tak apa, because kat luar je. Padahal benda tu semua masuk dalam kulit kita. And from the kulit all goes to the hati. So sebenarnya bila you approach orang, especially orang yang ada penyakit, memang you nak kena cakap dah the inside, dalaman dan the luaran. Tapi tadi bila that perempuan tadi kata, oh maknanya mak dia tak jaga diri dia masa, tak jaga diri dia masa dia pregnant kan cak kan. Maybe, tapi bukan mak je sebenarnya, mak dan bapa. Jadi sebenarnya sebelum a couple boleh conceive a baby, dua-dua tu mesti dah bersih at least 6 months before conceiving. Before start pregnant, 6 months dah overhaul semua sekali sistem. So bila a baby is born dengan penyakit, it's not from the mak je just because mak conceive. Because the baby is born daripada bapa dan mak. So dulu katakanlah bapa tu memang kaki perokok. Okay, kaki perokok. That also contributes to that. So sebab jadi orang ramai yang tak tahu. So itulah itu you punya job. Like I cakap, okay dulu I got one person tau, anak dia autistic sekarang. Dia kata masa dia pregnant, memang dia eczema teruk. Okay, mana orang nak tahu apa connection dengan your anak being autistic dengan mak dia yang eczema teruk. Tak terfikir kan? Because bila kaji history dia kata masa dia pregnant dulu, memang dia eczema teruk. Tapi dia cakap masa dia pregnant, dia tak ada makan ubat. Tapi dia buat apa? Dia sapu steroid ointment every day pasal tak tahan. Steroid ointment for the 9 months, dia sapu steroid ointment on her skin. Steroid masuk dalam your skin. Tahu tak? So people just ingat, okay, baby ni okay, ada je susu dia, ada lagi tu tak. It's everything holistic. It's not as simple as, okay, you sakit eczema, I bagi ubat eczema. Bukan, you kena jaga everything keliling you. Macam tadi yang ayah cakap, ayah punya customer, dia pelanggan kan. Kalau banyak benda lain yang dia tak boleh jaga, actually memang jangan bila kadang-kadang dia tumor recur, kadang-kadang orang akan cakap, I dah makan produk ni for this long, how come this one jadi balik semula? How come this one jadi balik semula? Number one, tanya, produk dia makan tu dia makan konsisten ke tak? Number dua, cukup tinggi ke tak? Kalau untuk setakat makan 2-3 biji linzi ke, tak makan the high dose ke? Okay, satu. Kalau dia makan high dose pun, and dia makan konsisten tak? Satu. Lepas tu lifestyle, jaga tak? Tidur tak awal? Ramai yang cakap bila kita nak suruh tidawan, oh I tak boleh. Itu memang tak boleh. Itu memang tak boleh. Saat kerjaan memang sampai tak habis malam. Kalau suruh nak stop, macam-macam. So people forgot lifestyle plays a very important role. Sebenarnya sampai kalau you boleh jaga lifestyle 100% atau dunia ni, kita tak perlu pun produk macam linzi. Kita sekarang perlu macam linzi ni because kita tak boleh jaga lifestyle kita. Lifestyle kita every day kita merompak oksigen pada badan kita. That's why kita perlu linzi. Kita bukan perlu linzi saja, kita perlu YK2, YK1 semua dah perlu. Sorry Betul tak? Duit tak ada duit je. Sebenarnya kita kena perlu anak. Tadi my consumer tu cakap, Nina sekarang dah old kan? Alamak, kena pecahkan tembelang kat sini. Habis tu dia kata, okay you makan ke linzi je kan? Of course lah kena makan. Sebab kita semakin lama semakin tua. Dan kita punya environment semakin teruk. That is why bila orang kata macam mana I tak boleh afford, I can afford only tea and coffee kan. So if you can afford tea and coffee, virus and bacteria ke kuman ke pollution ke air yang kotor ke tak kenal badan awak. Dia tak kira orang ni tak ada duit, aku tak masuk badan dia. Tak kan? Duit ada tak ada duit ke, it is in the around you. I mean like COVID-19 virus is I'm sure everywhere around us. Dalam rumah kita pun ada. Cuma siapa yang ada kuat immunity ke tidak. Okey, dia tak kata rumah orang kaya ke masuk, rumah miskin tak masuk, orang vaksin ke masuk, orang tak vaksin tak masuk. Tak kan? Masuk semua rumah. So it's up to you to jaga diri baik-baik, jaga diri betul-betul. And it needs money. Okay, it needs money because tak ada money boleh. Tapi kena jaga your lifestyle 100%. It's not possible. Right now susah nak jaga kan. Air ada, sampah, ikan ada, ayam ada, udara ada, semua ada.
So that's why kita kena buat bisnes tu betul-betul supaya as you get older, you kena memang makan lebih produk. Yang produk tu mahal pula tu. Apa nak buat? Benda berkualiti kan? Yang I punya consumer ni, dia tanya hari tu tau, masa dia dapat tahu dia ada second, dia punya tumor tu datang balik kan. Cancer datang balik second time tu, dia kata, macam mana ni, apa yang Kak salah buat, dia cakap macam tu. Memang dia salah buat banyak kan? Itulah kan, tapi dia macam nak cakap. Seorang tak tahu yang gula dia makan lantai tarik tu pun tak elok, tak tahu. Alamak, gula je ada biasa makan. Kalau even bapak saya ni kalau tak boleh makan ni, tak boleh makan tu, dah lama dah makan, dah berapa puluh tahun dia makan. That's why you are unhealthy, because dah berapa puluh tahun you continue. Benda yang kita biasa, okay, pagi-pagi kita suka makan apa? Nasi goreng, nasi lemak is okay. Nasi goreng, cengkodok dah biasa. Tiba-tiba kita nak kata stop all that, makan pisang, makan papaya, makan yogurt. Macam ni makan, ada biasa makan benda tu bertahun-tahun. Tak puas lah kalau tak ada cengkodok. Okay, kalau tak puas, tak ada cengkodok, then you kena bertahanlah dengan penyakit yang you ada. Kalau tak ada penyakit besar pun, ada sema ke, asma ke, jerawat ke apa ke, you have to keep that lah, because you have to keep your own lifestyle. Because if you nak lifestyle to change, of course you kena tukar your lifestyle juga. You nak your penyakit to go kan, you kena tukar. Why you have this macam penyakit right now? Because all this time you dah hidup this way. Okay, you nak hidup sihat, kena tukar all this thing. Susah, tapi kena. Jadi yang kata you all cerita pasal incontinence tu, orang yang tak tahan kencing tu kan? Kencing tu kan? Okay. Sebenarnya memang betul, benda tu ada yang hereditary. In fact, dulu if you remember masa Azhar jumpa a woman cleaner, the woman approach Azhar because she got penyakit kencing. And then bila Azhar kasih dengan teh, okay? Aina, you can introduce teh untuk kencing. So anyway, they introduced kencing to this woman cleaner ni. Woman cleaner ni invite Azhar to go to whole kampung, because the whole kampung, saudara mara dia dekat Melaka, nelayan tau, nelayan. Saudara mara dia semua have the same problem. Okay, so it can be, it is, ada yang hereditary, ada yang bukan semua. Kalau you baca dalam Google, ada yang hereditary, ada yang bukan. So, kalau yang dikata keturunan tadi, tak surprising lah. Kalau tadi on mention mungkin because of nerve, okay, mungkin of nerve, because apa lagi muscle, okay, kita punya urinary bag is macam, it is a muscle by itself. So kadang-kadang benda tu tak, patutnya dia flexible. Bila penuh, you feel lah kena buang. Tak penuh tak. So some people dah tua ke, penyakit ke, benda tu keras. So it's not flexible, it doesn't hold anymore. Dia tak water tak retain dalam, tak kenyal. So dia lepas. Another thing that you tak mention tadi, some people punya usus kita kan mendatar, menurun, mendiri kan. Usus. Faham tak? Usus kita satu, dia macam shape shape H, yang berdiri, kalau ada gambar tahu melintang dengan turun. So some people punya usus yang melintang tu dah berat dengan najis dan tak keluar lama, usus tu menekan ke pundi kencing. So that's why dia orang selalu susah nak tahan kencing, because the weight of the usus is on the pundi kencing. Dan lagi satu tadi bila Ina cakap orang tu makan tadi dia punya healing crisis kan, dia cerit-cerit kan. Okay, semelit dan kencing actually kadang-kadang dia punya nerve tu similar, tepi, side by side. So kadang-kadang orang tu semelit, bila dia punya najis tu keras, najis tu akan menolak also nerve yang control dia punya kencing. So sometimes memang orang tu susah kontrol kencing tu because dia ada usus pembuangan air besar ni problem. So that's why orang tadi dia makan, dia healing crisis, dia cerit kan. Maknanya memang ada problem dia semelit lah tu. Okay. Betul-betul. Lupa pasal usus tu boleh menghempap benda kencing. Tu pun possible. Itulah masalahnya. Kita tak tahu apa sebab dia kan, tapi kita tahu there's something wrong lah, of course. So because there's not setiap penyakit dia punya stop pula dah. Nanti setiap penyakit sambung. Okay. Apa dia nanti ulang balik? Setiap penyakit
Tak, setiap mati Kaitan dengan sembelit. setiap mati sebab dia kadang-kadang bukan satu. Jadi kita tak boleh kata orang ni dia selalu kencing pasal dia stres satu Bukan. Kadang-kadang ada macam-macam. Kadang-kadang because of genes, kadang-kadang stress, kadang-kadang because of nerve, kadang-kadang because of sembelit, kadang-kadang semua sekali all together. Seperti juga merawat itu holistik. Penyakit also dia punya penyebab tu macam-macam daripada badan kita. That's why memang betul it's important we kata to buat OPP. That's why kalau orang baru masuk, orang lama masuk pun, OPP tu memang kena buat because from the orang bentang OPP kan. Orang tu dengar, then orang tu akan dengar baik-baik, dia akan sendiri decide, okay, this is my problem ni sebenarnya. Bukan you, because doktor pun tak tahu apa masalah dia. Kalau dia ada masalah tadi tak ada kontrol kencing, pergi doktor kan. Doktor pun tak tahu ada one solution. Kita, apatah kata lagi kita ni, yang bukan doktor, bukan nurse, bukan apa. So yang tahu jawapan tu ialah the body. So orang yang mendengar tu, dia dengar betul-betul dan dia decide, macam ni, dia dah faham dan dia tahu sebenarnya memang dia kena makan the product so that the body semua sekali yang heal itself holistically. Kan? Betul, dan I rasa apa tadi yang dia cakap, bila kita buat OPP tu, sebelum kita buat OPP dia ceritakan dulu masalah dia kan, dia cerita pasal pakcik dia macam ni, dia macam ni, cerebral semua. Tapi mungkin lepas kita buat OPP tu, baru kan, selain daripada apa yang saya dapat nak cakap tu, yang ini pun saya ada kadang-kadang dia cakap macam tu. Faham tak? Maksudnya ada lagi benda-benda lain dia tak cerita. Lepas tu saja dia faham untuk dia setuju nak makan produk ke, tapi dia lagi faham bila kita dah buat PP tu cerita pasal especially pasal sistem badan tu, dia akan lebih faham dan juga bila kita cerita pasal healing crisis, dia tahu kenapa dia cerit berit tu kan. Dia tahu kenapa lepas minum kopi dia kencing orange sampai berlendir-lendir tu. Dia tahu tak orang yang kencing berlendir-lendir, dia tahu tak kenapa jadi macam tu kan. So bila kita dah buat OPP tu lah baru dia rasa selamat lah, dia rasa safe dia rasa macam benda ni okey sebenarnya. Sebab kalau dia makan ubat luar bahaya ni kan, macam dia makan ubat sensei sampai berapa 11 jam tak kencing, macam menakutkan tak benda tu kan. So kalau kita punya healing crisis, dia dah faham apa yang kita explain tu, dia lagi mudah nak terima, sebab tu lah macam ni, sebab badan dia memang selama ni macam ni. So yes, OPP tu kan memang sangat penting. So kalau boleh, kalau kita tak boleh buat OPP slide pada dia, kita sampaikan apa yang kita nak sampaikan dalam OPP tu on the phone. Tu dia. Ataupun tak boleh on the phone, kita buat OPP secara WhatsApp lah. Type pasal WhatsApp slide by slide. Mungkin dia orang yang macam tu kan. Mungkin pada kita video tu senang, tapi dia mungkin orang yang suka membaca panjang ke, kita tak tahu. So kita kena mudahkan lah untuk memudahkan dia punya penerimaan tu. Kena try macam-macam angle lah maksudnya kan. Kita pun tak tahu angle macam mana yang ngam kat dia. Kita try a few. Okay. So ada siapa-siapa nak share lagi tak? Pasal ada apa? Dalam 40 ni. Ada sesiapa nak tanya ke? Tanya. Orang je cakap ni, korang boring pula. Tadi sebenarnya I tanya Aunty Kamalia tadi sebab ingat nak minta Aunty Kamalia buat sharing. Tapi Irna kata dia nak share pasal dia punya tu tadi. So mungkin next session Aunty Kamalia boleh. I rasa I suka dengan Aunty Kamalia share pasal produk dulu. Mungkin hari Rabu depan Aunty Kamalia boleh sharekan tak? Rabu depan dulu Aunty Kamalia share pasal fiber dulu. I sukalah. I pernah dengar, ingat Aunty Kamalia share pasal fiber dengan protein kalau tak silap. Okay. Diam tanda setuju tu. Okay. So okay lah hari Rabu depan. Itu kalau nak dara. Kalau nak dara dia setuju. Kalau nak dara dia setuju. Oh ya. Yeah. Kalau mak dara macam mana? Ada. Mak Zara tu yang terlalu setuju lah tu. InsyaAllah. Okay. So ada Aunty Nina nak cakap kata-kata akhir ke? Tak tahulah nak cakap apa-apa. Sebab I rasa kadang-kadang kan benda ni, rasa kadang-kadang benda ni macam
rezeki masing-masing lah sesiapa yang nak terbuka dia punya hati. Nak cakap perkataan hidayah macam kuat sangat perkataan tu kan. Tapi kita bersyukur kita nampak the goodness in this thing when we're willing to spend, sebab ada je orang rasa macam this thing is too expensive, it doesn't work. So kan, so saya rasa macam rugi dari situ. Jadi saya cakap kita just keep on moving lah. Dia macam berdakwah. Kita keep on spreading the message, spread. InsyaAllah kalau orang terima, kalau tidak tak apa, teruskan lagi. Sebenarnya tak apa pun macam tadi Ina share pasal orang tu kan. Dia mungkin sampai sekarang dia masih tak join ke apa kan, tapi kita dah belajar banyak benda daripada dia punya case tadi kan. Kita dah tahu pasal orang yang tak tahan kencing tu mungkin sebab keturunan dan sebagainya. Mungkin this is preparation for your next prospect pun sebenarnya. Okay, faham tak? So tak apa, jangan risau pasal orang yang belum nak ke apa benda. Yang penting kita belajar daripada dia punya cerita, dia punya case tu untuk kita punya preparation for the next one. Okay, so kita ada 3 aspek kita nak prospek orang. Satu ialah tentang dia punya isu kesihatan, satu ialah tentang bisnes punya peluang, okay, dan ketiga ialah nak ubah gaya hidup lah. Mungkin dia nak try something new, dia nak spend time lebih sebab kerja dia sekarang stressful ke, atau kerja dia ada duit sekarang, ada kerja tapi mungkin macam tak secure sebab keadaan sekarang. So ada 3 isu, 3 benda lah kita boleh prospek. So dan kita kena bila kita bercakap dengan orang tu, first ialah kita kena listen. Macam orang tadi kan, kita listen, kita tahu dia nak just cakap pasal health kan. So dia tak ada cakap lagi pasal apa, tapi dah tahu dia ni pemandu lori kan. So mungkin kita try lepas ni kita tanya PKP ni ada ni ke, banyak ke hantar barang cik kan situ. Sebenarnya dah tak berapa banyak sangat lah kan, kan sekarang ni kurang lah ni. Lepas tu mungkin kita boleh try cik dan satu-satu bla 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 macam tu kan. So jangan lupa pasal benda-benda tu lah kan, kita tak tahu which aspect sebenarnya yang sesuai untuk orang tu. Okay. Ada setengah orang kita nak share pasal health saja kan, masa awal-awal tu lah. Of course nanti eventually lama-lama kita akan share pasal ketiga juga pada semua orang. Itu masa awal-awal tu. Okay, so macam Tina kata terpulang apa yang orang tu nak apa the result tu kita tak boleh nak control. Yang penting adalah apa tindakan kita je lah kita boleh control. Okay, so jika tak ada apa-apa, kita boleh akhiri majlis kita petang ni. Boleh on camera kan? Nanti kat mana? Boleh on camera? Kita nak ambil gambar. Saya kat rumah. Kat rumah mesti lawa kan? Kat rumah mesti lawa. Tak, kat rumah tak boleh. Kat rumah tak lawa. Saya tak boleh on. Okay. Apa tu? And then hari ni 1 hari bulan Oktober. Okay. So kita kena start untuk sebab bulan ni juga adalah proses renewal sudah berlangsung kan, insyaAllah bulan 10 ni kalau tak silap. So kita nak get back pada kita punya downlines yang dah lama, kita tak keep in touch tu, kena hello balik diorang, apa khabar, bla bla bla. Lepas tu prepare for the next, kita dah kena prepare for next year punya ni, tapi kita prepare sekarang lah. So this year apa kita dah achieve, kita dapat ke tidak, tapi kita ada bulan 10, 11, 12, jangan risau. And then kita kena buat planning lah for 2022 dah. Okay, tak boleh ni dah, tak boleh lama-lama dah. Okay, boleh tak semua orang? Boleh. Siapa dah ucap? Okay, jom kita ambil gambar satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, alright. Bagus lah. 1, 2. Ada orang rupanya. Ya kan tak ada orang? Ada. Alright. Okay. Mungkin next meeting hari Isnin kita minta Encik Sophie pula lah cakap. Oh tapi mungkin dia ada kerja petang-petang. Okay tak apa. InsyaAllah kita jumpa next meeting hari Isnin Okay, nanti kita akan discuss balik
topik dia sebab topik yang tu dah habis. No, the last one tak habis lagi topiknya. How to face rejections, insyaAllah. Hari Isnin. Okay. Bye. Assalamualaikum. Thank you teams. Thank you Kak semua. Bye. Kena stop recording. Bila